Salam hormat dan salam Malaysia Medani. Berita bagi Sarawak edisi Jumaat 17 Februari bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan akan menambah peruntukan untuk negeri ini dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentang semula di Dewan Rakyat pada 24 Februari ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping percaya Kerajaan Persekutuan akan meneruskan projek-projek ketiga ini yang telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Saya punya harapan mudah-mudahan peruntukan ditambah. Tapi apabila ahli parlimen kita kena potong, the allowance has been reduced to 1.3 million. Cannot expect much. Beliau berkata demikian pada sidang media di Terminal Pertukaran Kru Lembaga Pelabuhan Miri selepas melawat tapak projek memperdalam saluran akses Delta Sungai Baram di Miri. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Sarawak, Sabah dan Pulau Pinang terpinggir daripada segi penerimaan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan sebelum ini, beliau berharap Perdana Menteri akan meneruskan impiannya untuk meningkatkan peruntukan termasuk kepada Sarawak. Mengenai lawatan itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari juga memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM238 juta untuk melaksanakan projek mendalamkan muara Sungai Baram. Jelasnya, kerajaan negeri akan mengambil contoh sungai-sungai di Shanghai, China, Rotterdam, Belanda, Adelaide, Australia dan Kuala Belait di Brunei sebagai model untuk melaksanakan projek tersebut. Katanya, apabila muara Sungai Baram dapat diperdalam dan diperluaskan, ia akan membolehkan kapal-kapal melalui sungai tersebut selain memberi laluan kepada pembinaan prasarana seperti dermaga dan gudang di pelabuhan. Dalam pada itu, Premier turut memberitahu Sarawak bercadang untuk membina pelabuhan di Lawas susulan cadangan pelaburan penubuhan kompleks petrokimia di bandar itu yang akan membantu meningkatkan pendapatan Lembaga Pelabuhan Miri pada masa akan datang. Projek pembinaan jambatan Sungai Krian di daerah Kabung setakat 25 Januari lepas telah mencapai 20.53% siap. Ia hanya 0.05% lewat jadual. Projek tersebut bernilai 112 juta berbanding 75 juta ringgit nilai kontrak asal. Projek berkenaan meliputi pakej kerja pembinaan jambatan sepanjang 690 meter merentasi Sungai Krian selain pembinaan jalan menuju ke jambatan sepanjang 1.95 km. Projek yang sepatutnya siap pada tahun ini telah dijadual semula dengan tarikh siap yang baru iaitu pada Julai 2025. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Aidil Riwu telah mengadakan lawatan ke tapak projek berkenaan. Projek Jambatan Sungai Krian dilaksana di bawah pakej Jalan Pesisir Sarawak. Projek tersebut akan melengkapkan jaringan perhubungan kawasan pesisir dari Kuching, Samarahan, Simunjan ke bahagian Betong, seterusnya ke wilayah tengah dan utara Sarawak. Seramai 400 peserta antarabangsa dijangka akan menyertai persidangan Karbon Asia 2023 yang akan diadakan pada 14 hingga 16 Mac ini di Kuching. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hipni memberitahu persidangan tersebut akan merangkumi perkembangan terkini dalam dasar, peraturan dan arah aliran pasaran serta menjalin rangkaian perniagaan kepada peserta. Dr. Hazlan berkata persidangan tersebut penting untuk kerajaan negeri terus kekal dengan perkembangan terkini dan berhubung dengan rakan industri selaras dengan matlamat Sarawak menuju ke arah ekonomi hijau. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam sidang media persidangan tersebut di Kuching. Dr. Hazlan juga percaya persidangan itu mampu mewujudkan lebih banyak kesedaran tentang mengimbangi karbon dan perdagangan serta memberi manfaat besar kepada komuniti dan negeri Sarawak secara keseluruhannya. Persidangan tersebut akan menampilkan pakar di peringkat global antaranya Indonesia, Singapura, Amerika Syarikat, Beijing dan Thailand yang akan berkongsi pandangan tentang rangka kerja pengawal seliaan mengenai pasaran karbon serta masa depan pasaran karbon Asia Pasifik. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hipni memberitahu
pemberian insentif cukai kepada syarikat atau pihak yang terlibat dalam aktiviti berkaitan mitigasi perubahan iklim mampu memberikan motivasi kepada pemain industri untuk lebih serius. Dr. Hazlan menjelaskan industri berkenaan sangat mahal, justru insentif cukai sangat berguna untuk mereka yang terlibat. Tambahnya, pemberian insentif cukai tersebut sudah dibentangkan dalam Belanjawan 2023 tahun lepas dan ianya yang akan dibentang semula pada minggu hadapan. Ujar Dr. Hazlan lagi, insentif cukai yang bermaksud tidak ada cukai dan ianya merupakan perkara yang dinantikan penggiat industri. Beliau akan berbincang dengan Timbalan Menteri Kewangan Malaysia pada minggu hadapan mengenai perkara tersebut. Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching harus berangka pembangunan yang lebih strategik di kawasan Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang memberitahu kawasan Opar perlu dibangunkan agar memberi impak tinggi kepada penduduk di kawasan berkenaan. Billy menjelaskan langkah tersebut penting dalam usaha meletakkan kawasan Opar di peta dunia yang sehingga kini masih belum mempunyai sebarang mercu tanda. Jadi yang pertama kita mesti ada township itu dulu. New township kita kena buat dulu. Lepas tu di situlah nanti kita akan letakkan mungkin yang paling penting menunjukkan bahawa kawasan di Lundu ini yang seperti yang saya kata merupakan satu-satunya daerah di Malaysia ini yang di mana penduduk Selako dan Rara itu terdapat di sini saja. Bercakap kepada media selepas majlis perasmian Makmal Mini Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching di Pusat Latihan Selkra Bajo Lundu, Billy menambah pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan cepat. Ini katanya bagi menyaingi kemajuan Indonesia yang kini sedang membangunkan Nusantara di Kalimantan. Beliau mengambil contoh sistem pemeriksaan sempadan di Kompleks Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan Biawak Aruk yang lebih canggih dengan sistem pemeriksaan elektronik. Katanya itu antara aspek yang perlu diambil kira oleh kerajaan dalam menjadikan Sarawak yang kondusif bagi pelancong dan pelabur. Penganjuran Minggu Reka Bentuk Sarawak SDW 2023 yang berlangsung selama 4 hari dan berakhir semalam telah menerima sambutan menggalakkan daripada penggiat industri kayu dan perabot sekaligus menjadi pemangkin kepada perkembangan industri yang lebih berdaya saing. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Reka Bentuk Sarawak, Saradek, Dayang Nina Abang Bruce memberitahu seramai 10,000 pengunjung telah hadir ke SDW 2023 yang julung kali dianjurkan bersama oleh Saradek dan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Dayang Nina berkata SDW 2023 juga telah berjaya mencatat jumlah jualan produk menghampiri RM1 juta sepanjang 4 hari penganjuran. Dalam satu sidang media di Kuching, beliau juga yakin penganjuran SDW pada tahun hadapan akan menyaksikan lebih banyak aktiviti promosi dijalankan bagi meningkatkan lagi minat orang ramai terhadap industri tersebut. So next year will be in October. There are many plans, We want to have a pocket activities of the design, and we want to have competitions, and then we want to have some design activities will be in the waterfront, some there will be some fashion show, there will be craft week, so many things, and it ends up with Sarawak Design Week here. SDW 2023 telah bermula 13 Februari lalu menampilkan lebih 200 gerai pameran yang menampilkan pelbagai produk kraft tangan dan perkayuan. Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura, Statos, akan membawa 52 pemilik perniagaan Singapura ke Kuching untuk pertukaran perniagaan dan budaya yang unik. Statos dalam kenyataan memaklumkan program itu akan diadakan dari 20 hingga 24 Februari ini bertujuan mempromosikan peluang perniagaan di Sarawak dan meningkatkan persefahaman budaya antara Singapura dan Sarawak. Menurut kenyataan tersebut, pemilik perniagaan terlibat terdiri daripada pelbagai latar belakang seperti industri makanan dan minuman F&B, logistik dan pembungkusan. Acara itu akan memberi peluang kepada peserta untuk meneroka perniagaan di Kuching, rangkaian dengan pemilik perniagaan lain dan mempelajari tentang lanskap perniagaan di Sarawak. Pihak Status juga telah merangka program yang menggabungkan aktiviti perniagaan dan kebudayaan untuk memberi peserta pengalaman menyeluruh mengenai Sarawak. Status percaya acara tersebut
tersebut akan menjadi platform terbaik untuk pemilik perniagaan meneroka potensi untuk pelaburan dan perkongsian di Sarawak. Syarikat Utiliti Sarawak Energy menasihati pemilik premis untuk mendaftarkan nama penyewa pada meter premis kedai atau kediaman bagi mengelak berlaku kejadian meter dicuri atau premis tersebut disalahguna. SEB menerusi kenyataan media memberitahu ini berikutan satu kejadian yang berlaku terhadap pemilik premis kediaman di Kota Semarahan baru-baru ini. Kenyataan itu memaklumkan pemilik premis kediaman tersebut mendapati penyewa kediaman telah mencuri elektrik dan menjadikan premis tersebut sebagai pusat pelombongan mata wang kripto. Selepas kejadian mencurigakan itu, pemilik premis mengambil tindakan untuk menghubungi pihak Sarawak Energy untuk memotong bekalan elektrik kerana gagal membayar sewa. Operasi turut dijalankan oleh pihak syarikat bersama polis bagi mengesahkan premis tersebut telah dijadikan sebagai pusat pelombongan mata wang kripto tersebut. Justru Sarawak Energy mengingatkan individu yang didapati bersalah melakukan aktiviti mencuri elektrik akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 33/5 Ordinan Elektrik yang membawa hukuman denda RM100,000 atau 5 tahun penjara. Paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 17 Februari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.